Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, untuk hari ini kita akan masuk bab yang baru, bab yang ke-11 berkaitan keimunan manusia. Okay, untuk hari ini kita akan tengok subtopik 11.1 berkaitan dengan pertahanan badan. Okay, sistem pertahanan badan bertindak apabila patogen menjangkiti badan. Maksudnya bila ada patogen yang masuk ke badan kita, sistem pertahanan badan kita akan mula bekerja. So, apa itu patogen? Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. So, sebarang mikroorganisma yang boleh membawa penyakit kepada seseorang, kepada badan, ia dipanggil sebagai patogen. Okay. Contoh patogen termasuklah bakteria, virus dan juga parasit. Patogen hanya boleh menyebabkan penyakit sekiranya berjaya menjangkiti sel badan. Okay, sekiranya patogen tersebut tidak menjangkiti, tidak masuk ke dalam sel badan, jadi patogen tersebut tidak memberi penyakit kepada individu tersebut. Sistem pertahanan badan mengenali patogen sebagai benda asing. Okay? Sistem pertahanan badan kita ni dia tak kenal patogen, tapi dia tahu yang datang ke arah dia adalah benda asing ataupun benda asing, benda yang tidak pernah dia nampak selama ini, tidak pernah dia bersama selama ini. So itu yang dikatakan benda asing. So bila ada saja benda asing, sistem pertahanan badan kita akan kenal. So itu adalah benda asing. Okay? Sistem pertahanan badan kita ini mengenali patogen sebagai benda asing yang disebut sebagai antigen. Okay? So antigen adalah benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Okay? So itu adalah antigen. Antigen akan merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antigen tersebut. Okey. Antigen, definisi antigen. Kemudian dengan adanya antigen tu benda asing yang masuk ke badan. Okay. So bila dia masuk ke badan, antigen tersebut akan merangsang gerak balas keimunan untuk badan. So antigen ini dia akan merangsang sel limfosit untuk nak hasilkan antibodi ke dalam aliran darah untuk nak memusnahkan benda asing tersebut. Okay, antibodi adalah protein. Okay, antibodi adalah protein yang terdapat pada permukaan limfosit. Okay, atau protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. So, kita ingat antibodi adalah protein. So, ianya terdapat pada permukaan limfosit. Okay, ataupun antibodi ini dibebaskan oleh limfosit tersebut ke dalam plasma darah. Interaksi antara antibodi dan antigen yang menyebabkan antigen dimusnahkan dikenali sebagai gerak balas keimunan. Okay. Maksudnya antigen tadi kan benda asing. So, bila dia masuk ke dalam badan, akan menyebabkan badan kita menghasilkan antibodi. Okay. So, interaksi antara antibodi dan benda asing ini ataupun antigen, interaksi antara antibodi dan antigen ini akan menyebabkan antigen itu dimusnahkan. Sebab antigen ni kan benda asing. Kita nak musnahkan dia. Kita tak nak dia berada dalam badan kita sebab dia boleh menyebabkan penyakit kepada kita. Okay. So, keadaan ini dikenali sebagai gerak balas keimunan. Okay. Sebab tu kalau kita dengar perkataan dah imun dah dengan virus tersebut, dah imun dengan bakteria tersebut. Inilah yang dikatakan gerak balas keimunan. Maksudnya badan kita dah hasilkan antibodi untuk antigen tersebut. Okey, so sekarang kita tengok keimunan.
Keimunan adalah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. So, yang cikgu cakap tadilah, badan kita akan dikatakan imun. Ada keimunan sebab dah boleh melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing. Okay, melalui serangan spesifik sebab dia dah tahu dah, okay, antigen ini antibodinya. Antigen ini antibodinya. So, dia boleh melalui serangan yang spesifik terhadap patogen tersebut. So, apabila badan kita berjaya menentang jangkitan sesuatu penyakit, kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut. Sebab kita dah ada antibodi terhadap patogen, terhadap antigen tadi, terhadap patogen tadi. So, bila badan kita boleh melawan, boleh menentang penyakit yang disebabkan oleh antigen tersebut, so dikatakan badan kita imun terhadap penyakit tersebut. Okey, barisan pertahanan yang melawan penyakit ini, kita ada 3 ya, iaitu barisan pertahanan pertama. Kita akan tengoklah macam mana barisan pertahanan pertama, kedua dan juga ketiga. Maksudnya, kita nak dapat virus tersebut dalam sel bukan senang sebab dia akan melalui barisan pertama dahulu. Kalau barisan pertahanan pertama itu tak dapat nak menolak keluar antigen atau benda asing tersebut, barulah antigen tersebut akan masuk ke barisan pertahanan kedua. Kemudian kalau barisan pertahanan kedua tak berjaya juga nak menolak antigen atau benda asing itu keluar, dia akan masuk ke barisan pertahanan ketiga. Seterusnya ke sel badan yang akan membawa penyakit. Okey. So, ini pentingnya barisan pertahanan ini. Okay? So, dia akan menolak. Kalau dia tak berjaya, barulah kita akan dapat penyakit tersebut. Okey, pertama kita tengok dahulu barisan pertahanan pertama. Barisan pertahanan pertama ini terdiri daripada barisan fizikal dan kimia yang menghalang patogen daripada memasuki badan. Barisan pertahanan pertama merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik dan berfungsi menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. So, barisan pertahanan pertama ni dihalang sahaja patogen tersebut daripada masuk ke dalam badan. Okey, contohnya enzim lysosome. Enzim lysosome ini didapati dalam air mata, hingus dan air liur yang merupakan enzim lysosome ini merupakan protein antimikrob yang dapat mengurai serta membunuh sesetengah jenis bakteria. Okey. So, maksudnya dengan adanya air mata, hingus, air liur, so yang di dalamnya terdapat enzim lysosome, so dia dapat mengurai dan membunuh setengah jenis bakteria. So, itu yang dikatakan sistem pertahanan yang pertama. Okey, membran mukus yang melapik salur respirasi merembes bendali melekit yang disebut sebagai mukus. So, mukus ini mengandungi lysosome untuk nak memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi. Okay. Sebab bila kita sedut udara masuk ke dalam trakea, seterusnya ke bahagian peparu kan. So, sebenarnya di saluran respirasi kita itu ada mukus. So, mukus ini ada lysosome. So, fungsi lysosome di sini adalah untuk nak musnahkan bakteria yang masuk bersama-sama dengan tarik nafas tadi. So, bakteria yang daripada udara itu bila masuk, dia akan dimusnahkanlah oleh lysosome. Okey. Sistem pertahanan pertama juga adalah mekanisme pembekuan darah. Di mana mekanisme pembekuan darah ini dia akan menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Contohnya kita luka, kulit kita terbuka kan, so terdedah kan.
So, bakteria senang nak menjangkiti. Tapi, kalau kita terus pendarahan lah. Tapi, disebabkan oleh adanya mekanisme pembekuan darah ini, bila berlakunya mekanisme pembekuan darah, maksudnya darah akan membengkak ataupun darah berhenti mengalir. So, ini sebenarnya menghalang kemasukan bakteria. Okay, so itu dikatakan sistem pertahanan pertama. Seterusnya, asid hidroklorik yang terdapat dalam perut juga membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan minuman. Sebab bila kita makan, sebenarnya kita pun tak nampak ada bakteria kan. So, bila kita makan, sebenarnya bila sampai di perut, keadaan di perut adalah berasid. Kalau kau masih ingat lah. So, dalam perut ada asid hidroklorik. So, asid hidroklorik yang ada dalam perut ini sebenarnya dia akan membunuh bakteria yang kita makan bersama makanan tadi. Okay. Kulit merupakan pelindung fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen kerana sifat yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. So, kulit kita ini adalah sistem pertahanan yang pertama. Kalau kulit kita luka, terdedah, so itu akan menyebabkan mikroorganisma ataupun bakteria senang nak masuk. Okay. So, penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. So, penanggalan lapisan sel mati ni pada kulit kita ni ada sel mati. Sebab tu kita kena sentiasa bersihkan. Okay. Sebab bila kita sentiasa bersihkan, ia akan menyukarkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab kulit kita ni adalah sistem pertahanan pertama yang nak mengelakkan antigen patogen masuk ke dalam badan. Kulit merupakan pelindung kimia melalui perembesan sebum. Okey, sebab kalau kita perasan sebum tu yang macam berminyak. Okey. So, minyak dan asid dalam sebum ini dia akan menghalang pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Peluh yang dirembes oleh kulit mengandungi enzim lysosim, sejenis enzim yang berupaya memecahkan dinding sel sesetengah bakteria. Jadi, bakteria tersebut akan musnah. So, dia tak dapatlah nak masuk ke sistem pertahanan badan yang kedua. Dah sistem pertahanan badan pertama pun dia dah dimusnahkan. So, itu kulit yang menghasilkan peluh. So, peluh tu bersama-sama dengan enzim lysosim. Okay. Okey, seterusnya kita tengok barisan pertahanan yang kedua. Okay, sekiranya barisan pertahanan pertama itu tak berjaya nak menyekat benda asing daripada masuk ke dalam badan, so barisan pertahanan kedua pula akan mula bertindak. Okay. Barisan pertahanan kedua ini ia terdiri daripada demam, fagositosis dan juga keradangan. So, bila kita demam tu sebenarnya ada benda asing yang masuk dah alert. Maksudnya barisan pertahanan kedua tu dah mula bertindak. Okay. Mekanisme barisan pertahanan kedua juga bersifat tidak spesifik. Okay. Demam contohnya. Demam merupakan mekanisme barisan pertahanan kedua yang menentang penyakit. Okay. Demam menambahkan aktiviti fagosit dan melawan mikroorganisma yang menjangkiti badan. Okay. Sel fagosit ialah leukosit. Okay, ini kita di sistem pertahanan badan yang kedua. Okay, pertama tadi demam. Okay, kalau kita demam maksudnya badan kita dah bertindak di peringkat sistem pertahanan yang kedua. Okay, yang kedua adalah fagositosis. Okay, sel fagosit ialah sel leukosit yang boleh menjalankan fagositosis. Okay, nanti kita tengok fagositosis.
neutrofil dan monosit merupakan sel fagosit. Okay. Sel fagosit itu adalah sel leukosit. Contoh sel leukosit adalah neutrofil dan monosit. Okay. Dan ini merupakan sel fagosit sebab dia akan bertindak dalam proses fagositosis nanti. Dalam proses fagositosis nanti, dia akan kepung. Dia akan kepung bakteria. Nanti kita akan tengoklah proses dia sekejap lagi. Okay. Fagositosis ialah proses pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma. Perangkap maksudnya dia akan kepung dan dia akan cernakan mikroorganisma tersebut. Jadi mikroorganisma tersebut akan musnah. So dia tak boleh nak masuk ke sel sistem pertahanan badan yang ketiga. Jadi kita pun selamat. Macam tu. Okay, apabila jangkitan berlaku, sel fagosit ini akan bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendahara tisu melalui liang dinding kapilari. Okay, bila berlakunya jangkitan ataupun bila adanya bakteria yang masuk, benda asing yang masuk ke badan kita, sel fagosit ini, okay, yang besar ni adalah sel fagosit. Okay, ini adalah bakteria. Okay. Apabila jangkitan berlaku, sel fagosit ini dia bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendahara tisu melalui liang dinding kapilari. Apabila sel fagosit menemui patogen, contohnya bakteria ini, sel fagosit tersebut akan mengepung patogen. Ni dia akan kepung. Dia akan mengepung patogen dan enzim lysosome di dalam sel fagosit akan mencerna patogen tersebut. Okey, boleh? Bila adanya benda asing ataupun patogen kan, sel fagosit ni dia akan menghampiri patogen tersebut, kemudian dia akan kepung. Dan dalam sel fagosit tersebut ada lysosome. So, enzim lysosome ini akan dirembeskan dan akan mencernakan patogen. Okay, so itu adalah fagositosis. Okay, kita tengok peringkat fagositosis melalui gambar rajah ini. Okay, ini penting ya. Okay, pertama, sel fagosit akan mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria dan mengepung bakteria. Pseudopodium ni ini kaki palsu dia. Okay, dia macam kaki palsu kan. So, dia akan mengepung di bahagian ini. Dia akan mengepung bakteria. Kemudian, pengingisan bakteria ini akan membentuk satu, dia akan membentuk macam satu square ni kan. Dia akan satu keliling lah. So, dia akan membentuk fagosom kita panggil. Okay. So, fagosom ini dia akan bergabung dengan lysosom. Okay, yang ketiga ini, fagosom yang warna putih ni, yang square ni, dia akan bergabung dengan lysosom. Lysosom tu adalah, dalam tu ada lysosome. Okay, so fagosom ini dia akan bergabung dengan lysosom yang akan merembeskan lysosome ke dalam fagosom. Okay. Maksudnya lysosom dalam tu ada enzim lysosome yang akan masuk ke fagosom. So, bakteria di dalam fagosom tersebut akan dimusnahkan oleh lysosome. So, nampak di peringkat yang keempat dia dah dimusnahkan. Bakteria tersebut dah dimusnahkan. Okey. Bakteria dah terurai kat sini. Dan peringkat yang terakhir, fagosit ini dia akan menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercerna ke luar sel untuk disingkirkan. Okey, so sel tersebut akan selamat, akan terlindung daripada bakteria atau benda asing yang menyebabkan penyakit. Okey, so ini adalah peringkat fagositosis yang kamu perlu faham dan ingat. Okey?
Masih lagi dalam sistem pertahanan badan yang kedua, iaitu keradangan. Keradangan adalah satu gerak balas pantas yang memusnahkan, yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Keradangan yang warna merah-merah tu, bila kita sebenarnya itu adalah gerak balas badan kita, gerak balas pantas untuk nak musnahkan, untuk nak neutralkan tindakan bahaya daripada mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Okay. So maksudnya bila berlaku keradangan itu, badan kita sudah mula bertindak. Okay. Dalam sistem barisan pertahanan badan yang kedua. Bahagian yang radang biasanya akan membengkak, menjadi merah dan sakit. Okay. So ini adalah gerak balas keradangan. Okay. Tisu yang rosak membebaskan histamin. Okay. Histamin ini dia akan merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Okay. Ini kulit kita, ini kawasan jangkitan. Okay. Tisu yang rosak, tisu yang terkena kawasan jangkitan lah. So, kawasan ini, tisu yang rosak ini dia akan membebaskan histamin. So, histamin ini dia akan merangsang gerak balas keradangan. Itu yang menyebabkan kita nampak kulit kita keradangan. Okay, histamin menyebabkan pengembangan kapilari darah. Ni histamin dah mula bertindak dah ni untuk nampak radang. Okay. Histamin akan menyebabkan pengembangan kapilari darah bagi membolehkan aliran darah yang lebih banyak ke kawasan jangkitan. So, banyak darah akan pergi ke kawasan jangkitan. Histamin juga akan meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Okay. So, sel fagosit juga akan pergi ke sana. Sel fagosit dan faktor pembeku darah berkumpul di kawasan jangkitan. So, di kawasan jangkitan itu telah meningkatnya aliran darah, sel fagosit dan juga faktor pembeku. Okey, kemudian mekanisme pembekuan darah akan dicetuskan. Sel fagosit juga akan menjalankan fagositosis. Okey, so dengan adanya gerak balas keradangan ini akan menyebabkan bakteria tadi akan terhapus. Okey, so kita pun akan selamat. Okey, akhir sekali kita tengok barisan pertahanan yang ketiga. Sekiranya patogen berjaya mengatasi barisan pertahanan kedua, barisan pertahanan ketiga akan diaktifkan untuk bertindak. Barisan pertahanan ketiga merupakan gerak balas keimunan oleh sel limfosit. Okay, sel limfosit yang terbentuk di dalam nodus limfa akan menghasilkan antibodi. Bila dah hasilkan antibodi, so itu bermaksudnya sudah masuk ke sistem pertahanan badan yang ketiga. Tindakan antibodi adalah spesifik. Setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. Maksudnya, spesifik lah, dia macam enzim kan. So, antibodi tersebut boleh bergabung dengan antigennya sahaja. Dia tak boleh sebarangan. Apabila seseorang dijangkiti patogen, sejumlah besar sel limfosit akan terkumpul di dalam nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan benda asing yang hadir dalam badan. Okay. Hal ini menyebabkan nodus limfa mula membengkak. Okay, bila nodus limfa membengkak disebabkan oleh banyaknya sel limfosit terkumpul di kawasan nodus limfa, di kawasan yang dijangkiti tersebut untuk cuba nak memusnahkan antigen dan benda asing yang
masuk. So, kita nampaklah nodus limfa tersebut bengkak. Nodus limfa juga mengandungi makrofag. Okay, di mana makrofag ini akan memusnahkan bakteria, tisu mati dan benda asing secara fagositosis. Limfosit dibahagikan kepada dua jenis iaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T dia akan menyerang sel yang dijangkiti oleh patogen. Sel limfosit T juga merangsang sel limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Sekiranya patogen yang sama menyerang, sel memori akan dirangsang untuk nak hasilkan antibodi dengan serta-merta. Okey. Barisan pertahanan ketiga ini dia akan menyebabkan sel limfosit berkumpul pada nodus limfa, menyebabkan nodus limfa menjadi bengkak. Okay? Dan kita kena ingat di nodus limfa juga dia mengandungi makrofag. Okay? Makrofag ini dia akan musnahkan bakteria benda asing tersebut secara fagositosis. Secara fagositosis bermaksud bakteria tersebut akan dikepung. Okay? Kalau tadi sel fagosit, sekarang adalah makrofag untuk barisan pertahanan ketiga. Okay? Limfosit dibahagikan kepada dua jenis iaitu T dan juga B. Okay? Sel limfosit T ini dia akan menyerang sel yang dijangkiti oleh patogen. Sebab apa dia menyerang sel yang dijangkiti oleh patogen? Sebab dia nak musnahkan patogen tersebut. Okay. Sel limfosit T ini juga dia akan merangsang sel limfosit B. Dia akan menyebabkan sel limfosit B ini untuk hasilkan sel memori. Okay. Di mana sel memori ini dia akan simpan memori. Sekiranya patogen yang sama menyerang di lain hari, di lain masa, sel memori ini akan dirangsang. So, dia akan ingat, oh antigen ni dah masuk sebelum ni. Kita dah hasilkan antibodi untuk dia. Okay? So, sebelum ni. Jadi, dia akan ingat, oh so cepat-cepat dia hasilkan antibodi. Sebab dia ingat antigen ni dah pernah masuk dulu. Itu pentingnya sel memori. Okay, so ini adalah yang terakhir lah iaitu contohnya ni sel limfosit, kemudian antibody. Okay, kalau kita tengok antigen dan tapak reseptor antigen ini mesti spesifik. Okay, semuanya spesifik, dia tak boleh sebarangan. Okay, so sampai situ saja untuk 11.1. Okay, sistem pertahanan. Kamu go through, kamu tengok sistem pertahanan badan 1, 2, 3. Okay, kalau kamu boleh faham yang tu, insyaAllah boleh. Okay, kalau ada apa masalah, boleh PM cikgu. Okay, sampai situ saja. Terima kasih.